You all dah buat macam-macam nak turunkan berat badan. Diet suku-suku separuh, intermittent fasting, keto, namakan saja. You dah buat. You dah beli suplemen-suplemen mahal. You dah beli ubat-ubat kurus. Malah ada antara kita yang berhabis duit beli alatan-alatan senaman yang mahal di luar sana. Ada yang habis beribu beli basikal tapi akhirnya terperuk dalam rumah. Tapi semua cubaan itu telah gagal. You all tak dapat berat badan normal pun. Anda gagal. Sedangkan di luar sana, setiap hari di media sosial, ada saja perkongsian baru daripada mereka yang telah berjaya dapat berat badan normal daripada berat beratus kilogram. Saya salah seorang daripadanya. Hai dan Assalamualaikum, saya Muhammad Faizal bin Saidun, individu yang berjaya hilang 65 kg hatta obesiti daripada kecil. Dan juga saya telah menginspirasikan beribu insan di luar sana untuk berusaha dan berjaya dapat berat badan normal. Dalam you rasa susah nak turunkan berat badan, saya telah berjaya. Dan ianya bukanlah pelik apa yang you tengah rasa sekarang. Sebab dulu sebelum saya berjaya, saya adalah individu yang macam you all, buat semuanya, habis duit tapi tak jadi-jadi. Malah kisah saya mungkin ramai antara you all pun faham. Saya adalah individu yang gempal daripada kecil. Lepas tu overweight dan lepas tu pada umur tingkatan saya dah jadi orang yang obesiti. Pada masa saya tingkatan 5, berat saya 90 kg. Pada tahun 2018, saya telah dapat berat badan normal. Hari ini, kelas ini adalah khusus kepada mereka yang ada masalah yang saya nyatakan tadi. You all dah cuba macam-macam, dah habis duit, dah buat banyak kali dan you all yang berat beratus kilogram. You all kena dengar sampai habis masterclass ini sebab saya akan kongsikan bagaimana saya berjaya keluar daripada obesity. Sebelum saya pergi kepada topik pada hari ini iaitu 4 prinsip yang you perlu lakukan untuk berjaya dapat berat badan normal, terlebih dahulu saya nak you all kosongkan fikiran dan cuba fikir realiti ini. Tuan-tuan dan puan, you tengok kisah kejayaan di luar sana. Saya pasti dan yakin you all ada dalam grup-grup diet tertentu. Dan di situ you tahu setiap diet ada kisah kejayaan mereka. You namakan sahaja. Intermittent Fasting Malaysia ada kisah kejayaannya. Grup suku-suku separuh ada kisah kejayaan. Atkins, Keto, malah GM Diet pun ada kisah kejayaan. Di sini saya nak you all faham dan pegang betul-betul. Diet tidak pernah menentukan kejayaan seseorang untuk dapat berat badan normal. Ini hakikat. Sebab kalau you tengok semua grup ada kisah kejayaan. Malah sebenarnya setiap grup ada kisah kegagalan. Cuma kisah kegagalan ni orang tak cerita dalam grup. So hari ini asas pertama. Saya nak you all buang semua ikatan diet yang ada dalam kepala you all. Jangan you all fikir hanya diet A yang dapat menyebabkan seseorang itu turunkan berat badan. Dah selesai masalah itu, you all dah dapat satu keyakinan. Kita teruskan kepada hal yang kedua. Kenapa perbezaan diet pilihan ini tetap menyebabkan ada yang berjaya? Inilah apa yang kita nak rumuskan pada hari ini. Setiap individu yang mempunyai pilihan diet yang berbeza tetap berjaya kerana mereka memiliki mentaliti yang betul dalam usaha mereka nak turunkan berat badan. Jadi, memiliki mentaliti yang betul adalah kunci kepada kejayaan seseorang individu dalam usaha mereka nak kurus. Hari ini saya nak kongsikan 4 prinsip dalam mentaliti yang betul ini. Dah bersedia? Saya harap you all kosongkan minda, ambil pen dan kertas dan saya nak bermula dengan poin nombor 1 untuk you all berjaya dapat berat badan normal. Pertama, taat hukum masa. Tuan-tuan dan puan, ramai mereka yang gagal dalam pelbagai jenis diet ini adalah kerana mereka nak cepat. You pun macam tu. Saya dulu pun macam tu.
Kita nak perubahan berlaku mengikut face kita. Kita nak turunkan berat badan 10 kilogram dalam masa 1 minggu. Malah pernah tak masuk akal, saya rasa saya boleh kurus dalam masa 1 hari dengan menggunakan ubat sapu-sapu di perut dan juga di lemak-lemak badan. Tapi ianya tidak pernah berlaku. Habis duit je. You all pun sama pernah beli parti-parti yang panas untuk kita kecilkan kita punya lemak. Sebab apa? Sebab kita tak faham dengan hukum masa. Tuan-tuan dan puan, ayat yang saya nak bagi tahu you all ini sangat klise. You all dah dengar banyak kali, tapi saya tetap kena bagi tahu untuk sedarkan you all. Sebab itu saya minta you all kosongkan minda you all. You all nak gemuk pun you all perlukan masa. Bukan ianya berlaku 1 hari. You tidur, tiba-tiba pagi esok you jadi gemuk. Tak. Ianya berlaku dengan masa. So, itu kita nak naik buat perkara yang kita suka, makan, bermalasan pun ambil masa. So, kalau you all nak turunkan berat badan, ianya juga mengambil masa. So, sebab itulah kita perlu taat dengan hukum masa. Apa impaknya bila kita faham dengan hukum masa? Kita akan buat perubahan secara perlahan-lahan. Kita tak rasa nak cepat. Orang Kelantan cakap kita tak gaduh nak melakukan perubahan tersebut. Kita relax-relax, kita lebih santai dan dengan perkara ini akan menatijahkan buah mentaliti yang seterusnya, iaitu kita bersyukur. Tuan-tuan puan, kita selama ni bila nak turunkan berat badan, kita dah cuba jogging dalam masa 1 minggu contohnya. Dan kita dah rasa kita jaga makan dalam masa 1 minggu. Last kita naik penimbang. Penimbang hanya tunjuk turun 1 kilogram dalam masa 1 minggu. Kita jadi frust. Kita jangka ianya akan turun sebanyak 10 kilogram. Walhal 1 kilogram seminggu adalah penurunan yang optimum. Malah ianya penurunan yang diiktiraf oleh dietitian dan juga pakar di luar sana. Tapi kita orang yang tak bersyukur, kita mula rasa frust, tertekan, dan asbab benda dua ni kita jadi putus asa. Kita mula cakap, kita mula judge pada diri kita ini adalah insan yang ditakdirkan gemuk. Dan kita pun mula membuat zon selesa kita dengan menyatakan gemuk is awesome, gemuk tak apa asalkan sehat. Kita mula bina alasan-alasan untuk mengukuhkan lagi alasan kita untuk tidak berusaha. Proses kita untuk turunkan berat badan bukan sahaja ada pada angka atas penimbang. Kita bersyukur dengan langkah yang mungkin lebih lama kita boleh berjalan. Kalau kita naik tangga, kita dah mula tak mengah. Baju dah mungkin longgar-longgar sikit. Kita mudah bangun pagi, tumit tak rasa sakit sangat. Itu hal-hal yang perlu kita syukuri sebelum kita nak bersyukur berpuluh-puluh kilogram kita dapat turun. Tuan-tuan puan, kalau you rasa penerangan saya ini agak cepat, you boleh rehat sebentar. Tapi jangan lupa tengok sampai habis. Sebab poin nombor 3 dan nombor 4 sangat menarik. So saya pergi terus kepada poin nombor 3 untuk memiliki mentaliti yang betul dalam usaha you all untuk turunkan berat badan. Jangan lakukan diet, tapi lakukan penambahbaikan dalam kehidupan you all. Apa yang you buat sehari-hari adalah sesuatu yang akan menempa diri you all masa akan datang. Kalau you makan banyak hari ini, masa akan datang you akan jadi gemuk. Kalau you bermalasan hari ini, masa akan datang you akan sakit-sakit tubuh. Itu analoginya. So kalau you nak masa hadapan you all menjadikan you all orang kurus dan menjadikan you all lebih sihat, you kena tambah baik kehidupan you. Bagaimana tambah baik kehidupan you all? Saya bagi 2 contoh untuk you all faham. Pertama ialah dalam bab pemakanan. Selama ni, you makan banyak, you makan bertambah, you makan ikut suka bila dan apa saja. You cuba untuk kontrol menggunakan prinsip nombor 1 dan nombor 2.
iaitu buat secara perlahan-lahan. Kalau you jenis orang yang bertambah, usah bertambah selepas ini. Makan portion yang sama pada pinggan yang pertama, tapi jangan tambah lagi. Dan selepas itu, seterusnya, dengan mentaati hukum masa, you all tambah baik pemakanan you all secara perlahan-lahan. Contoh yang kedua ialah beraktiviti. Beat the malas. Kita orang gemuk, saya pernah gemuk selama lebih 30 tahun. Saya tahu kita orang yang malas. Remote depan TV pun kita panggil anak yang ambilkan. So kalau you all nak menempa diri you all yang baru, yang lebih sihat, yang lebih cerdas, remote ambil sendiri. Nak minum air, ambil sendiri. Jangan hanya guna kuasa mulut you all sebagai seorang ayah, ibu ataupun sesiapa saja. Banyakkan bergerak, bukanlah menjadi atlet. Saya tak suruh you all untuk bersenam pun lagi. Apa yang you all perlu buat ialah aktifkan diri. Jangan bermalasan, banyakkan berjalan dan sedikit demi sedikit you all tambah baik. Sehinggalah daripada berjalan, you all boleh jogging, you all boleh berlari. Dan ini mengambil hukum pertama iaitu taat pada masa. Saya ambil masa 1 tahun daripada hanya mampu berjalan kepada jogging 6 km sehari. Dan prinsip keempat adalah prinsip yang paling core untuk you all berjaya dalam usaha turunkan berat badan, iaitu you all kena konsisten. InsyaAllah konsisten kali ini akan menjadi sebab you dah buat nombor 1, nombor 2 dan nombor 3, di mana you all dah avoid stres yang besar dalam hidup you all. So, you all hanya perlu tekad dan nekat untuk melakukan hal-hal tambah baik kehidupan you all secara konsisten. Tapi konsisten bukanlah sesenang apa yang kita cakap. Kita mungkin akan konsisten sehari 2, lepas tu kita akan hilang fokus. Tapi kalau benar-benar you all nak berubah kali ini, you all kena korbankan apa yang you all suka dan you all kena terus-terusan melakukan apa yang you all tak suka secara paksa. Dan insya-Allah kalau you mampu konsisten selama 6 bulan, ianya akan menjadi rutin kepada hidup you all, di mana sampai satu tahap you dah rasa you perlu buat perkara-perkara yang susah itu secara rela. Dan pada masa itu you all dah jadi insan yang sangat kuat. Dan insya-Allah dah tak lama you all nak dapat BMI normal ketika itu. Ada satu cara untuk hack bagaimana you all nak konsisten, iaitu dengan ada support sistem dan grup yang betul. So, di akhir video ini, setelah saya bercakap tentang 4 prinsip yang you perlu lakukan, saya nak jemput you all dalam circle saya, iaitu circle misi ubah, di mana saya telah pun membimbing beratus individu untuk kekal konsisten dalam usaha mereka selama minima 1 tahun. Dan ramai antara mereka telah pun berjaya dapat berat badan normal. Bukan itu saja, mereka yang ada penyakit darah tinggi berjaya keluar daripada penyakit darah tinggi. Mereka yang ada penyakit kencing manis pun ada yang dah berjaya keluar daripada masalah tersebut. Mereka-mereka yang dah berjaya saya tunjuk dalam slide ini adalah mereka yang mengambil masa, mereka yang bersyukur, mereka yang tambah baik kehidupan, dan mereka yang konsisten dalam usaha turunkan berat badan. Tuan-tuan dan puan, ini adalah masa yang tepat untuk bermula. Jangan tangguh lagi walaupun sehari, sebab jikalau you tangguh, kejayaan akan semakin jauh. Kenapa you all nak tangguh lagi? Sedangkan jikalau you all bermula, you tak perlu drastik untuk beli oat, untuk beli roti wholemeal, untuk pergi jogging pun. Kalau guna method yang saya akan bagi kepada you all dalam misi ubah, you all akan dapat method yang sangat mudah, yang you tak akan rasa terbeban pun untuk dapat BMI normal. Tuan-tuan puan, kalau you all nak detail apa yang saya beri dalam misi ubah, saya jemput you all
untuk join saya dalam Circle Misi Ubah. Detailnya ada di bawah. Menyertai saya atau tidak, saya doakan you all berjaya dan memanfaatkan apa yang telah saya kongsikan kepada you all pada hari ini, dan semoga you all dapat merealisasikan azam you all nak turunkan berat badan supaya you all lebih sihat dan juga lebih terampil. Dan semoga perkongsian baik saya kepada you all menjadi asbab Allah memberi kebaikan juga kepada saya. Terima kasih. Jumpa you all dalam Circle Misi Ubah dan jangan lupa klik link di bawah. Assalamualaikum. Salam sejahtera dan bye-bye.